السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 67 ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأخذتهم فكيف كان عقاب. Tetapi aku Allah mengazab mereka, betapa pedihnya keadaan seksa aku, yakni Allah. Allah bertitah, sebab itulah aku musnahkan mereka sehingga tidak ada yang tinggal hidup lagi di muka bumi. Semuanya binasa, seolah-olah semalam tidak ada sesuatu yang telah berlaku. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini sebahagian lagi daripada ayat yang kelima daripada surah Ghafir, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut akan balasan siksaan azab kepada mereka-mereka yang wajadalu bil haq, yang suka membantah kebenaran, yang tidak berminat dengan perkara yang benar yang dibawa oleh para nabi dan rasul,
alaihimus salatu wassalam. Allah kata, fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Ujung ayat 5. Maka kami azab mereka, dan lihatlah bagaimana kami mengazab mereka. Tuan-tuan muslimah, di dalam surah Al-Mu'minun umpamanya Allah Ta'ala menyebut dengan ayat yang ringkas, waja'alnahum ahadith, dan kami jadikan kisah mereka itu, kisah kaum yang kena azab itu. Sama ada Samudnya, Adnya, siapa saja, kami jadikan, kata Allah, ahadith, berita atau cerita yang disembang-sembang oleh manusia. Maknanya dalam suratul Mu'minun itu semacam ada perintah daripada Allah supaya kita berbicara, bercakap, menyembang tentang umat-umat terdahulu yang dimusnah, hancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekarang ini bukan sekadar kita boleh menyembang, bahkan ada rezeki yang lebih. Kita boleh melawat kawasan kemusnahan mereka. Ada rezeki boleh pergi ke Al-Ula atau Al-Hijr di utara Madinah, kawasan peninggalan Samud. Ada rezeki boleh ke Yaman, ke kawasan Al-Ahqaf, boleh lihat kesan peninggalan kaum 'Ad. Ke Mesir sudah tentulah kesan pemerintahan Fir'aun, dan banyak lagi yang Allah kata waja'alnahum ahadith, kami jadikan kisah cerita mereka punah ranah itu sebagai berita yang kamu boleh cerita-cerita dan sembang-sembang. Apa tujuan? Mengambil pengajaran bahawa itulah akibat orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, diazab oleh Allah. Mereka-mereka yang punya sifat lawit taba'ul haq. Di pangkal ayat 71 Al-Mu'minun, Allah menyebut di antara sifat mereka ialah mereka itu mau supaya kebenaran tunduk kepada mereka. Supaya para rasul tunduk kepada mereka. Lawit taba'ul haq, itu Allah sebut dalam ayat 71 Al-Mu'minun. Mana boleh macam tu hidup? Iaitu kebenaran kena tunduk pada kita. Mana boleh? Kita kena tunduk pada kebenaran, tu baru betul. Kita kena tunduk kepada Al-Quran, halal dan haram, perintah dan larangan. Tetapi mereka yang menentang Allah dan Rasul, antara sifat mereka, kata Allah, mereka hendak al-haq, kebenaran, ikut mereka. Mana aci macam tu? Tak boleh. Mana boleh? Undang-undang pula kena ikut kita, bukan kita pula ikut undang-undang. Jahannam hidup 110 lebuh raya,
kita kata pi mampu aku nak 200. Jahannam kena saman jawab dia. Mestilah ikut undang-undang dia. Begitulah Islam. Ada kaedah-kaedah dia. Ada benda peraturan undang-undang yang kalau dalam bab dunia ada kala Nabi pun belajar daripada orang lain. Kena faham. Ada bab dunia yang Nabi tak tahu. Dan Nabi belajar daripada sahabat. Ia berbeza dengan bab agama. Contoh. Mana dia contoh yang kata ada benda dalam bab duniawi yang Nabi tak tahu. Dan Nabi kena belajar dengan sahabat. Ini duniawi, no? Dunia. Bukan agama. Agama kejap lagi saya sebut hadis dia. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan di Madinah lepas hijrah. Tiba-tiba Nabi melintas di kawasan kebun kurma di Madinah. Dan Nabi melihat seorang sahabat berada di atas pokok kurma. Ini contoh. Ada benda Nabi tak tahu dalam bab dunia. So Nabi dongak. Nabi tanya sahabat tu, buat apa tu? Hang buat apa tu? Ya Rasulullah, saya sedang mengahwinkan benih kurma. Yang ini kepakaran orang Ansar. Muhajirin tak ada ilmu tu. Orang Makkah tak tahu, termasuk Rasulullah. So Nabi tengok, Nabi tanya, buat apa tu? Mata fa'al, buat apa tu? Kata saya sedang kahwinkan benih kurma. Mana bila kahwin benih kurma ni hasil dia banyak. Oh, Nabi kata, oh, habis kurang gitulah Nabi sebut. Maka Nabi pun beredar. Tiba-tiba selang beberapa waktu, di dalam satu mesyuarat kabinet Rasulullah, salah seorang esko di kalangan sahabat bentang beritahu bahawa hasil kurma tahun ni menurun. Ni tak masuklah cerita babinya. Ni zaman Rasulullah. Kabinet sembang bak harga babi tu lantaklah. Tu lantaklah. Kan? Tu lantaklah, ayam dah ke mana, telur ayam dah ke mana. Adalah, tapi kadang jadi mahal, jadi payah. Tak apalah, baby punya pasal. Tuan-tuan, muslimin muslimah. So sahabat ni dia bentang. Dia kata, ya Rasulullah, tahun ni beberapa bulan kebelakangan ni kurma sale dia drop. Maksudnya hasil dia menurun. Lalu Nabi tanya, kenapa? Exco sahabat ni jawab, ya Rasulullah, orang-orang Ansar tidak lagi mengahwinkan benih tamar. Nabi kata, pasal apa? Esko sahabat ni jawab, sebab mereka kata Rasulullah tak bagi. Nabi kata, bila masa aku tak bagi? Aku tanya, buat apa tu? Tu dia kata sahabat punya takut. Aku tanya je buat apa? Sebab aku tak pernah tengok benda tu. Aku tak ada knowledge. Aku tak ada ilmu tentang tu. So aku tanya buat apa? Aku kata kahwin benih kurma. Oh, Nabi gitu je lah. Nabi tak tahu. Ansar yang tahu. Muhajirin tak ada ilmu tu.
Rupa-rupanya sahabat tu sudah masuk dalam WhatsApp group, kata Nabi sudah marah. Mana ada Nabi marah? Menyebabkan mereka berhenti daripada mengahwinkan benih tamar. Akibatnya hasil tamar menurun beberapa waktu. Oh, Nabi kata tak boleh. Carry on, buat balik macam biasa. Aku tak marah, aku tanya sebab aku tak pernah tengok. Tu nak sebut contoh bab dunia. Ada yang Nabi tak tahu. Nabi terima aja cadangan Salman Al-Farisi gali parit perang Khandaq. Pernah Nabi perang gali-gali parit? Mana ada? Nabi tak pernah tahu ilmu tentang menggali parit dalam peperangan. Badar hayun, Uhud hayun. Mari Khandaq 5 Hijrah, okey kita gali parit. Ada benda yang Nabi belajar daripada sahabat dalam bab dunia. Tetapi dalam bab agama, ampun tuan-tuan, Nabi bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bih wa idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya." Nabi kata, apabila urusan yang kamu nak buat adalah dunyakum, urusan dunia kamu, urusan dunia kamu, fa antum a'lamu bih, apabila urusan tu urusan dunia, Nabi kata apa? Fa antum a'lamu bih, kamu lebih tahu tentang urusan itu. Aku tak campur. Bab dunia, fa antum a'lam, pandai-pandai hampa lah dunia hampa. Nampak Nabi ajar. Kamu nak buat hospital berapa banyak, lantak kamu lah. Quran tak sebut berapa banyak hospital nak kena buat. Kamu nak buat lebuh raya, buatlah. Tinggi mana kamu nak buat. Saya pulang ke kampung halaman di Kuala Lumpur minggu lepas. 1 hari bulan 1 nak-nakan kahwin. Pilah balik, tak balik perang jawab je. Nak-nakan. Saya lalu highway baru buka, namanya Sukeh. Kan sana Duke, hak ni Sukeh. Kan Duke Diuk lah. Duta Ulu Kelang Express, hak tuan-tuan biasa lalu. Ni dah buka dah Sukeh. Sungai Besi Ulu Kelang Express. 4 tingkat tuan-tuan, 4 lapis. Mampu punya highway. Buka dah, tapi memang dia potong banyak. Potong ceras, apa nama ni, kajang dia potong tu, kita terus. Saya lalu tu, terus tengok signboard Gombak Ampang, terus pergi rumah, pergi Gombak terus. Daripada kajang tu, dia potong banyak. Taman Konot cerah, habis dia potong. Oh, memang sempoi tuan-tuan. 3-4 lapis sampai naik penin kita tengok. Sukeh punya pukulan. Lepas tu view dia cantik. Kita naik tu view sebelah kiri kita KLCC, KL Tower clear. Malam memang cantik ah. Tapi tol kena bayar ah. Mana ada free. Masuk tol pertama RM2.6. Masuk yang kedua pun RM2.6. Lepas tu keluar Kampung Baru Akleh RM1 lebih. Kira dekat RM6 lah one way. Okey lah, puas hati lah. Memang highway cantik, view cantik, KLCC, KL Tower, segala jenis belah kiri tu tuan-tuan boleh tengok. Memang view kelas punya. Allah, memang kelas cantik. Potong banyak. Sekejap sampai Gombak dah rumah saya. Sekejap. Allahu Akbar. Memang potong habis. Tapi betul, tu cerita dah. Tak apalah. Kita bayar tapi cepat. Ni dunia. Hang nak duke ke, hang nak suke ke, hang punya pasal lah. Fa antum a'lam.
Kamu lebih tahu urusan kamu, kata Nabi. Apa tu? Bab dunia. Tetapi Nabi kata, idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Apabila urusan itu urusan agama, din, Nabi kata amri dinikum. Apabila urusan itu urusan din, urusan agama, halal haram apa semua, fa ilayya, kamu kena balik tengok rojok aku. Tu beza dia. Dunia hantamlah nak buat jalan ke apa, tapi bab agama Nabi kata fa ilayya, baliklah rojok aku, kembalilah kepada aku. Apa yang aku dah ajar, halal haram, cegah larangan, nama dia agama. Apa tengok yang tu aku dah ajar. Dunia lantak apa aku tak campur. Nabi kata buat jalan ke nak tunggin balik apa punya pasal. Tapi agama jangan duk buat suka hati hampa. Agama fa ilayya, tengok aku, kembali pada aku. Nabi pesan. Kita punca haru biru hari ni, dunia pandai-pandai, agama pun pandai-pandai. Itu yang haru biru. Halal jadi haram, haram jadi halal. Alhamdulillah. 2-3 hari lepas kan, Mufti Pulau Pinang mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah kerana pengharaman judi dan pengawalan minuman arak. Bukan haram, kawal. Mufti Penang ucap tahniah. Alhamdulillah, ramai agamawan ucap tahniah. Nah, hari ini Menteri Besar Perlis pula, kami pun nak haram juga judi. Alhamdulillah. Apalah salahnya melalui live kita malam kita seru kerajaan pusat. Apa salahnya? Pusat pula buat haramkan judi. Apa salahnya? Boleh buat. Kerajaan negeri kecil boleh buat, pusat lagi besar. Boleh, tak ada masalah. Sebab tak ada manfaat judi ni. Apabila ada beberapa kerat Chinese di Kedah yang minta Yang Amat Berhormat Sanusi kaji balik pengharaman judi di Kedah kerana kononnya ini mengganggu keharmonian kaum. Yang Amat Berhormat Sanusi tanya kemarin, tolong tunjuk kat saya judi ni membawa keharmonian kaum. Tolong tunjuk. Biar 400 juta sekalipun kerajaan negeri rugi, saya tetap haramkannya. Kerana saya tak tahu nak jawab apa depan Allah pada hari kiamat ketika nanti Allah tanya saya. Itu dia jawapannya. So kita harap di peringkat pusat pun boleh buat. Tak ada hal. Judi merosakkan manusia, hancur keluarga, institusi keluarga lingkup kerana judi. Bini disepak terajang curi barang kemas, bergolok bergadai kerana judi. Hancur rumah tangga. Lepas tu tak ada produktiviti. Judi menjadikan manusia bodoh. Judi menjadikan manusia lemah, tak boleh berfikir, tak ada produktiviti. Kenapa? Modalnya pen, modalnya RM5, temenung sat, tulis 4 nombor, dah duduk diam, tunggu keputusan. Apa kerja hang buat? Lepas tu berangan nak duit banyak mai. Hang nak duit banyak, hang kerja. Bukan ambil modal pen, lepas tu tulis, lepas tu tunggu surat khabar modal hang satu lagi. Surat khabar pun silap tak beli. Pi kedai kopi, pi selak tengok. Lepas tu apa? Allah miss satu mata kepala otak hang. Allah miss satu mata jawab. Kuang hajar punya puak-puak kaki judi. Datuk terima kasih kami ucapkan pada Datuk Mufti Pulau Pinang kerana bersama bersetuju alhamdulillah mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah.
Tuan boleh buat, tak ada masalah. Tawakal pada Allah. Allah itu huwar razak. Allah pemberi rezeki. Jangan bimbang. Kita ikut perintah Allah, tuan-tuan. Takkan ada yang fakir, takkan ada yang miskin, percayalah. Kelantan elok yang belok, Terengganu elok, tak ada masalah apa. InsyaAllah kita seru kerajaan pusat, boleh buat insya-Allah, supaya negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Ini kena faham. Bab dunia fa antum a'lam, pandai kamulah Nabi kata. Tapi din bab agama fa ilayya, kamu tengok aku, kamu balik rojok aku, halal haram yang aku ajar. Sebab itu Allah binasakan puak-puak. Kenapa? Sebab nafsu mereka bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam, sehingga disebut oleh almarhum pengarang kitab seolah-olah mereka tidak pernah hidup di dunia ini. Baik, sambung. Dan kamu mendapati apabila melalui bekas peninggalan negeri mereka, semasa melaluinya pada waktu pagi ataupun malam, ada tanda-tandanya. Hal ini sebagaimana yang disentuh Allah pada ayat 137 dan 138 surah As-Saffat yang berbunyi, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billail afala ta'qilun. Dan sesungguhnya kamu pernah melintasi kawasan mereka pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Tidakkah kamu mahu memikirkan? Maksudnya kelihatan oleh kaum Quraisy yang berdagang ke negeri Syam, bekas-bekas negeri Sadum yang telah dibinasakan disebabkan penduduknya yang durhaka, melakukan perbuatan keji dan durjana. Baik, apa cerita? Allah bagi tahu puak-puak Quraisy di Makkah yang bila Allah turunkan surah Ghafir di Makkah, berhubung dengan kemusnahan orang-orang yang sebelum daripada mereka, apa yang menjadi satu benda yang cukup menakjubkan ialah bahawa Abu Jahal dan kepimpinan Quraisy dalam misi dagang mereka ke bumi Syams, iaitulah di Jordan, di Suria, di Palestin, mereka berniaga. Itulah tempat mereka pergi kalau musim panas bumi Syams. Kalau musim sejuk, mereka akan pergi ke negara Yaman. 6 bulan li'ilafi Quraisy dalam surah Quraisy. Bumi Syams mereka pergi musim panas. Dan bila mereka lalu bumi Syams nak sampai ke Palestin, Suria atau Syria, orang Arab panggil Suria, atau Jordan, orang Arab panggil Urdun, kita panggil Jordan. Bagaimana? Mereka mesti lalu satu kawasan yang dinamakan Bahrul Mayyit. Bahrul Mayyit, laut mati. Mesti lalu. Nanti saya baca satu lagi ayat. Ada satu lagi ayat. Yang ni As-Saffat tadi. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun. Tadi surah As-Saffat
Allah kata, wa innakum latamurru, dan mereka itu, dan kamu, seolah-olah Allah bercakap dengan mereka, wa innakum, dan kamu, latamurru. Marru apa? Lalu, passing by. Arab kata marru. Imshi jalan. Marru makna lalu, tak berhenti, lalu saja. Allah kata, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, dan kamu lalu kawasan tu, iaitu Bahrul Mayit, laut mati di Jordan tu, kamu lalu tepi tu bila? Musbihin, pada waktu subuh, wabillail, pada waktu malam. Afala taqilun, hampa tak ada akal ke? Hampa tak boleh fikir ke? Hampa lalu, hampa tengok saja laut tu. Allahu Akbar. Saya yakin ibu ayah muslimah ada yang telah sampai ke laut mati. Alhamdulillah, saya dah sampai. Alhamdulillah. Lebih kurang 236 meter daripada paras laut, kawasan paling rendah dalam dunia. Betul-betul kalau kita naik van tu daripada bandar Karak tu, dekat Jordan tu ada bandar nama Karak, sebelum sampai Mu'tah University. So lepas Mu'tah Karak tu kita akan turun. Kita turun tu, Allahu Akbar, betul-betul menurun, sebab dia di bawah paras laut, 236 meter di bawah paras laut, kawasan rendah, laut mati. So kita boleh berdiri tepi laut mati, tengok, ya Allah, ya Tuhan. Teringat ayat-ayat yang cerita tentang kehancuran mereka. Astaghfirullah. Nanti saya baca kejap lagi beberapa ayat dalam surah yang lain. Saya nak habiskan sekejap cerita peristiwa bagaimana Abu Jahal dia lalu. Dia tahu ni, oh ini laut mati, kawasan bumi kaum Nabi Lut. Dia tahu ni semua geng LGBT, geng bak kata arwah pula, bak kata yang amat berhormat Sanusi, alu jumpa alu. Dia lepas dia tak peduli punya, dia balut dah. Kan? Puak-puak yang cukup gila punya. Ada perempuan tak mau. Na'udzubillah, geli geleman kita. Bagaimana banyak negara dah dalam dunia, tuan-tuan, yang alu jumpa alu ni banyak dah. Negara nama dia Sweden. Sweden menghalalkan perkahwinan sejenis. Sweden halal. Boleh pergi gereja, jalan dengan pasangan lelaki, ten 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 ten, kan bunyi piano tu. Sampai depan priest, depan padri dia. Okey, lepas tu bacalah kitab sikit. Lepas tu padri pun kata, now I announce you husband and husband. Woi, mampu ya. Lepas tu misai, belaga misai. Celapak tu dah announce dek padri, husband and husband, misai belaga misai jawab dia. Apa punya hidup lagu tu? Qala hadhihi banati. Nabi Lut kata, "Hei," kata Nabi Lut, "hadhihi banati." Ni anak perempuan aku, ada ambil. Dah, hai hang Lut buat lawak dengan kami. Hang pun tahu kami suka pungkok. Tak abaklah dalam surah Al-Hijr pungkok tu aku tambahlah bagi faham. Itu dalam suratul Hijr. Nabi Lut kata, ni anak perempuan aku ada, yang papi gila ke pungkok siapa? Lepas kata, jangan buat lawak lah Nabi Lut, memang kami suka hak tu, jangan nak bagi-bagi anak perempuan hang, kami tak mau. Astaghfirullah, tuan-tuan. Abu Jahal lalu
Abu Jahal tahu kawasan tu kawasan yang Allah hancurkan. Mana ayat? Ayat 40 surah Al-Furqan. Lagi saya baca Asy-Syu'ara. Ayat 40 Al-Furqan. Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat mataras saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Ya Allah, ya Tuhan. 40 Al-Furqan surah 25 juzuk 19. Allah kata walaqad, dan demi sesungguhnya, atau 'alal qaryah, mereka telah mendatangi, mereka telah melalui satu qaryah, satu negeri. Qaryah dalam ayat tu makna negeri. Qaryah boleh juga ditafsir dengan kampung. Kena faham bahasa Arab. So dalam ayat 40 Al-Furqan, Allah kata qaryah tu negeri. Abu Jahal dan rombongan dagang, kata Allah, mereka itu walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat mataras saw. Mereka telah lalu sebuah negeri yang telah dihujani, matar hujan, yang telah dihujani dengan mataras saw. Matar hujan, saw makna macam jahat, binasa. Hujan kebinasaan. Makna dia azab Allah. Abu Jahal lalu, dia tahu, oh ini negeri pernah kena rembat dengan Allah. Allah hujani mereka dengan hujan-hujan batu. Itu yang pernah saya sebut. Kajian seorang ahli arkeologis berbangsa Jerman yang saya baca artikel dia, bernama Werner Keller. Werner Keller menyebut, kajian aku sebagai pakar arkeologi mendapati adalah benar kaum Sadum di bumi Sadum itu, sebelum mereka dilumat hancurkan oleh Tuhan, mereka terlebih dahulu telah dihujani dengan ketulan-ketulan batu. Itu kajian Werner Keller daripada Jerman. Saya baca kajian dia. Hujan batu tu datang mana? Gunung sekeliling Laut Mati. Kalau tuan-tuan berdiri di depan Laut Mati, tuan-tuan boleh tengok keliling semua gunung ganung. Gunung itulah meletup terlebih dahulu. Dan paling sedap Allah Ta'ala sebut, wa amtarna alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Dalam surah Az-Zariyat ni paling hebat punya. Ayat 36 ke lebih kurang begitulah, 30 lebih. Dalam surah Az-Zariyat Allah kata apa? Wa amtarna alaihim hijaratan min tin, dan kami telah hujani mereka dengan hijarah. Hajar, hijarah. Hajar batu, hajar aswad, batu hitam. Jamak hijarah, batu-batu. Min tin, daripada tanah yang keras. Tu yang Werner Keller kaji. Allah habaq dah. Werner Keller kaji, ia datang daripada hujan batu tanah yang keras. Dan Allah kata musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Allahu akbar. Batu yang Allah hentam kaum Sadum ni, puak kaum Nabi Lut ni, Allah sebut dengan musawwamah. Musawwamah maknanya bertanda. Batu tu bertanda. Makna, buka tafsir Al-Azhar, maksud batu tu bertanda, maksud dia setiap batu ada nama masing-masing, kata Hamka. Bayang Allah punya murka. Kira letup aja batu tu, Hamka kata dalam tafsir Al-Azhar, setiap batu tu musawwamah, bertanda. Bertanda maksud dia nama masing-masing ada kat situ. Katalah dia tulis John, batu tu cari John dia empuk.
Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, dahsyatnya Allah Ta'ala bila murka, tuan-tuan. Siap bertanda nama batu tu. Batu tu pula macam ada nyawa, macam pergi sekolah. Tahu pula dia mana John. Dia tak pergi dekat Frank. Contoh, batu tu John, dia cari Frank. Oh no. Dia reverse balik. Ni bukan John. Dia cari John, jumpa John tengah isap okok waktu tu. John tengah isap okok. Pi dengan okok tu dia empuk. Allah. Allahu Akbar. Itu dalam Az-Zariyat. Dalam surah Asy-Syu'ara. Panjang sikit. Nabi Nuh, Nabi Lut kata, atatuna dzukrana minal alamin. Awaklah hampa ni suka dengan zukra, muzakkar, lelaki. Awaklah hampa ni suka dengan lelaki. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Dan kamu tinggalkan makhluk yang telah Allah cipta, iaitulah perempuan yang menjadi pasangan kamu. Kamu tinggalkan dia. Bal antum qaumun adun. Hampa ni memang melampau sungguh. Ayat 150 lebih lah, lebih kurang. Surah Asy-Syu'ara ke 160 lebih. Cek dalam surah Asy-Syu'ara. Melampau kisah Nabi Lut. Hampa ni melampau. Oh, marah. Qalu la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Wahai Lut, hantak berhenti duk kata kat kami halau hang keluar daripada kampung ni. Amboi, nak kacau pungkok kami dah booking awal. Kan hang nak kacau. Marah. La illam tantahi, sekiranya engkau tidak berhenti wahai Lut, la takunanna minal mukhrajin, kamu akan jadi orang yang kami halau keluar daripada kampung kami. Mencakap banyak hang duk dia. Hang duk marah. Bini hang duk. Bini Nabi Lut broker. Bukan broker tanah, broker pungkok. Bini Nabi Lut ada buku 35. Tulis nama, dia dapat 10%. For each of the pungkok, dia dapat upah 10%. Allah. Hang duk sibuk. Bini hang elok, tak ada kata apa pun. Nabi Lut kata, qala inni li'amalikum minal qalin. Aku nak abak kat hampa. Aku benci dengan perangai hampa. Nabi Lut abak. Aku nak beritahu kat hampa, li'amalikum minal qalin, atas perbuatan hampa ni aku benci sungguh. Aku meluat tengok hampa. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, kata Nabi Lut, najjini, selamatkan aku, wa ahli, dan ahli keluarga aku, mimma ya'malun, daripada apa yang mereka kerjakan ini. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Lalu kami selamatkan Lut dan ahli keluarga dia dan pengikut dia, illa, kecuali ajuzan, seorang perempuan tua bangka nak mampus, fil ghabirin, yang berada dalam kedurhakaan. Siapa dia? Bini dia. Allah habaq, aku selamatkan hang Lut dengan anak perempuanmu semua dan pengikut-pengikutmu yang tak ramai, illa, kecuali aku hayun ajuzan. Ajuz makna lemah, tua bangka lah. Ajuzan, itu yang datang kalimah mu'jizat daripada kalimah ajuz makna lemah. Mu'jizat, melemahkan. Tongkat jadi ular, lemah tak akal nak fikir? Lemah. Tapi kena terima sebab mu'jizat.
Tangan Nabi keluar air. Lemah tak akal nak fikir? Lemah, tapi kena terima sebab mukjizat. Itu makna ajuz. Lalu Allah kata, illa ajuzan, kecuali seorang perempuan tua, lemah, dah tua, kerepot, bangkok. Yang ini aku punah, aku hancurkan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bini Nabi Lut pun Allah humban ke neraka. Apa Allah nak ajar? Tak ada jaminan. Ikatan tak ada jaminan, tuan-tuan. Melainkan kita pulun diri kita sendiri. Pak nakan Nabi Abu Lahab selamat ke? Tu Nabi Lut ni Rasulullah, kekasih Allah. Pak nakan dia Abu Lahab, Allah humban ke neraka. Tak ada jaminan, tuan-tuan. Kita kena pulun kita punya diri. Saya teringat ucapan arwah Ustaz Ismail Qamus. 3 tahun meninggal, masuk 4 tahun. Dia kata apa? Jangan kamu terlalu mengharap pada orang lain. Ingat lagi dia habaq. Jangan. Maksud dia apa? Dah mati nanti, jangan terlalu mengharap pada orang lain. Silap-silap anak tak ingat kita dah. Banyak kubur, yang kubur tu lalang penuh. Anak tak peduli dah. Anak boleh pusaka pi mampuih lah hang, dia kata. Saya ingat arwah pesan, jangan terlalu mengharap orang lain, tetapi benalah amal imanmu sendiri, kata arwah. Sebab bila kita mati, hak itulah nak tolong. Walaupun ada sedekah jariyah, ada doa anak soleh, ada ilmu yang bermanfaat. Betul Nabi habaq yang tu tak putih. Tetapi nak sebut itulah manusia, lama mana dia nak teriak? Lama mana? Saya kuliah di Langkawi bulanan. Ada seorang anak murid saya umur dekat 80. Nikah seorang lagi. Sebab bini dia mati. Okeylah. Bini dia meninggal. Umur dekat 80. Nama dia dirahsiakan demi keselamatan negara. Dan masjid saya kuliah tu pun dirahsiakan masjid itu. Sebab dia jadi imam masjid tu. Saya tengok dia hantar video dia akad nikah. Oh lama otai umur 80. Pegang mic tu. Aku terima nikah dengan mas kawinnya sebanyak jumlah itu. Cik, dia letak mic. Saya tengok video tu. Lepas tu kamera tu pusing tunjuk fokus ke bini dia. Boleh tahan tak bini dia? Cun tak? Mata saya cun lah. 50 lebih dekat 60 gitu. Segak lagi bini dia. Nak cerita bini dia baru meninggal dalam 2-3 bulan je pun. Ni ialah sunyi, tuan-tuan. Kita lelaki lain sungguh. Tok sah sembang lah, perempuan dia lain. Kita lelaki ni Allah, dia sunyi cepat. Sungguh dia tak teman, dia nak teman menyembang. Sungguh, tuan-tuan. Sebab tu tok sah heran lah tengok lelaki 80 nikah nindia samping keris menyilang. Pasangan dia 75. Tak apa, biar. Sebab dia sunyi. Sungguh. Maaf sebut bukan pasal seksual sangat, no. Tapi pasal kesunyian, tuan-tuan. Tu yang kahwin. Sebab tu ada anak-anak murid main mengadu anak tak bagi kahwin. Saya tanya, awak abang tak kahwin, anak-anak tak bagi. Asal tak bagi pula? Saya kesian tengok nenek londeh dah seluar dah aku tengok. Minum kopi kedai seorang. Anak tak bagi kahwin. Apa hal nak alang-alang biar pi? Agak-agak tak matching dia cerai. Ada juga anak murid saya kahwin 4-5 bulan cerai. Dia tak ngam.
Dia tak selari lah. Mak jana jodoh cakap tu. Tapi itu lelaki, dia lain, perempuan lain. Saya bawa jemaah haji swasta tuan-tuan. Anak-anak murid perempuan umur 42, umur 38. Laki mati dah. Kerja pensyarah, engineer apa semua. Kadang-kadang dewan makan kita sembang. Tanya awak, you tak kahwin. Kerja hebat-hebat pensyarah universiti. Kata kami biasa je ustaz. Ada anak-anak cukup dah kekuatan. Anak-anak bagi kekuatan. Dia lain perempuan. Kita jantan, anak-anak buat semak. Kan? Kita kadang-kadang nak bikin semak, bikin sakit kepala. Yang tu ada lah. Orang perempuan dia tak. Maka kesunyian tu kena faham. Baik itulah arwah Ustaz Ismail Qamus sebut. Tu saya duk harap orang. Orang tak ingat dah kita. Orang lupa kita. Berapa lama orang nak menangis bila kita mati. Lepas tu dia buat hai dia. Dia pun ada anak. Dia pun ada urusan dunia. Dia tinggal kita dah. Kalau dia ingat dah. Tak ingat habis. Maka arwah Ustaz Ismail Qamus pesan. Benalah amalan kamu sebanyak mungkin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kecuali seorang perempuan durhaka, ajuzan, lemah, tua, bangka, durhaka, aku punahkan dia. Sebab itu kalau tuan-tuan berdiri di tepi laut mati, pandang belah belakang gunung tu, saya tak percaya. Mereka kata lah. Mereka kata hak tu bini patung bini Nabi Lut. Tak ada pasal. Gambar orang perempuan. Keras tu. Entahlah, wallahu alam. Kita pegang Quran. Quran kata aku labuh habis semua. Ada atas gunung tu orang perempuan. Betul-betul patung tu perempuan. Mereka kata hak tu bini Nabi Lut. Hash. Biar betul. Saya tak percaya. Sebab Allah kata ajuzan fil ghabirin, aku punah ranah mereka, termasuk seorang perempuan tua yang durhaka. Tu dia. Makna Abu Jahal ni dia lalu. Dia tahu ni laut mati. Ni kaum bumi nama Sadum. Tu yang jadi Sodom tu liwat daripada kalimah Sadum. Tahu ni Nabi Lut dulu. Ni kaum ni jenis suka lelaki, tahu. Dan ulama sebut termasuk lesbian. Kaum Nabi Lut juga mengamalkan lesbian. Berlaku. So apa jadi? Allah tanya, afala ta'qilu? Apa tak tengok ke kaum yang lawan Rasul aku pelingkup habis? Ya hampa bila balik Makkah hampa lawan Nabi aku pasal apa? Tu maksud dia. Allahu Akbar. Baik itu tuan-tuan muslimat, bila kita pergi tempat-tempat macam tu, ambil i'tibar. Nak bergambar lah, tak ada salah. Tapi ambil i'tibar. Di sinilah dulu manusia yang lawan Nabi Allah pelingkupkan aliyaha safilaha. Angkat, Allah angkat tu dalam surah Al-Hijr, aliyaha safilaha. Angkat, Allah terbalikkan, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Angkat, terbalik, hempuk. Jadi laut mati. Tu pergi mandi. Saya tak berani cakap tu terang. Waktu saya pergi Jordan tu, anak-anak murid ni, pangkat-pangkat anak ni ajak saya mandi. Empat bagi aku mic, aku ceramah mandi, tak ampun. Pakai tak berani. Alah ustaz, ada yang panggil Abi, ada yang panggil ustaz. Alah Abi, tak apa ustaz ya. No. Minta maaf, hampa nak pergi. Lepas tu seorang pula menyampuk. Dia kata, Abi, hari tu kami mandi belah malam, jumpa tulang. Lagi aku lari. Depa mandi belah malam, timbul tulang. Tu tulang tahun bila? Tulang tahun bila tu? Kalau tak di bawah tu. Aku dengar tu seram tuan-tuan. Cari penyakit. Dandan River Gia masuk van lalu. Tak ada dia pasal. Budak-budak tu berani. Sudah tu depa buat barbecue, depa mandi belah malam. Itu yang seorang tu menyampuk. Dia kata hari tu timbul tulang. Elok. Lagi kuat dalil aku tak terjun dah. Tuhan, muslimin dan muslimat, nak sebut bagaimana itulah kesudahan. Abu Jahal tengok. Itu awak tak boleh fikir nak lawan juga Nabi aku. Begitu. Macam kita pun samalah.
Takkan nak lawan Islam, nak lawan ulama apa semua. Sebab puak yang lawan agama pasti akan musnah. Baik, kita habiskan paragraf tu. Maka seperti itu pula lah kaummu ya Muhammad, kalau mereka terus juga berdegil mengajak engkau berdebat mengenai ayat-ayat Allah, pasti mereka akan mengalami nasib yang sama celakanya. Tunggulah. Samalah kata Allah. Nak berlawan juga dengan Nabi aku, la Rasulullah dah wafat. Nak berlawan juga dengan ulama aku, al-ulama warathatul anbiya, hadis itu sahih. Ulama ni mewarisi nabi-nabi. Hamba nak berlawan juga, hamba tunggu. Hamba tunggu kata Allah. Jangan cabar Allah, tuan-tuan. Jangan cabar Allah. Allah tak pernah lalai. Wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Allah tak pernah ghafilin. Ghaflah makna lalai. Allah tak pernah lalai daripada apa yang kita buat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak pernah mengantuk, dia tak pernah tidur. Tu Allah. Sentiasa mengetahui, melihat kita. Nak lawan apa dengan Allah? Na'udzubillah. Minta ampun atas segala dosa. Baik. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Allah pada ayat berikut, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat, kita sambung ayat yang ke-6 pada bulan hadapan di surau di desa Titi Panjang, insya-Allah bermula bulan hadapan. Dan seperti mana Tuan Haji Ibrahim sebut tadi, katanya lebih kurang 18 bulan gitulah untuk, betul, untuk insya-Allah proses 31 Julai khabarnya, 30 Julai begitulah 2024 insya-Allah boleh siap masjid baru, apa nama ni, repairing dan sebagainya, tambahan insya-Allah. So start bulan depan kita jumpa di surau, dan sudah tentulah hukum surau lain dengan masjid. Walaupun di sana ada pandangan segelintir ulama membolehkan i'tikaf di surau, ada segelintir, tetapi jumhur tidak bersetuju. Jumhur tidak bersetuju sebab bagi mereka i'tikaf masjid sahaja. Walaupun ada yang kata surau pun boleh, itu pandangan dihormati. Kita pegang pada jumhur. Dan nanti sudah tentulah besok Jabat Agama akan isytihar, dan saya yakin dia akan isytihar sekali surau untuk solat Jumaat dan sebagainya. Saya yakin akan dibentangkan esok, dan mereka lebih arif, lebih berautoriti dalam membincang dan memberitahu perkara-perkara seperti ini. Yang penting kuliah kita bermula bulan depan, jumpa di surau, dan saya pun akan konalah masuk signboard desa Titi Panjang tu, kona tantu tak pesin datang ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati perjalanan membaiki masjid ini, insya-Allah siap pada target yang pihak masjid telah tetapkan dengan wang yang telah dikumpul. Mudah-mudahan siap pada targetnya dan untuk memberi keselesaan, especially di ruang muslimat sana, untuk sama-sama kita merasai keselesaan beribadah, menuntut ilmu, insya-Allah taala. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والله أعلم.